Eh, rumah dia paling jauh sekali dari kampung kita. Ya, besarnya rumah dia. Kereta dia pun sangat besar. Jom kita tengok. Hai, berjumpa lagi dengan Cikgu Alias dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Okey, Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana kamu berada. Okey? Tentu kamu seronok kan tak lama lagi nak pergi ke sekolah. Nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa dengan cikgu. Jadi boleh bersembang dengan kawan-kawan, kan dah lama kita tak berjumpa, betul? Okey, jadi cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk ke sekolah dan sebagai persediaan ke sekolah, cikgu berikan kamu sedikit ilmu ataupun sedikit perkongsian supaya kita sama-sama dapat belajar walaupun duduk di rumah ataupun duduk di mana-mana sahaja. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar kamu kata adjektif. Okey, sebagai persediaan, cikgu nak kamu buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 25 hingga 26. Okey, semua sudah bersedia? Bagus. Okey, jadi kita nak belajar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu harap kamu dapat menggunakan kata adjektif jarak dan kata adjektif perasaan mengikut konteks pada akhir pembelajaran kita nanti. Okey, persoalannya, apa dia kata adjektif? Siapa yang tahu apa itu kata adjektif? Tentu kamu dah belajar kan masa tahun 2 ataupun sebelum ni kamu dah belajar, betul tak? Okey, sebagai pengulangan, cuba tengok kenderaan ataupun kereta yang cikgu tunjukkan itu. Okey, biasanya kalau kamu tengok kereta yang begini, apa yang kamu fikirkan? Tentu kamu kata dia cantik, betul tak? Cantiknya, wah sangat cantik. Kamu pun boleh kata, besarnya, besar sangat. Wah, susah nak dapat kereta ni. Ataupun kamu akan kata, tentu kereta ini sangat mahal. Kan? Ataupun kamu akan kata, seronoknya, gembiranya kalau saya dapat kereta ini. Tentu saya sangat gembira. Kan? Jadi ini adalah gambaran kata adjektif. Okey, jadi kalau semua dah mengenali apa itu kata adjektif, jom kita lihat definisi atau makna kata adjektif. Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Jadi dia menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Antaranya adalah keadaan atau sifatan ataupun jarak atau kata adjektif merujuk kepada panca indera. Kata adjektif yang merujuk kepada ukuran, waktu, perasaan, bentuk, warna dan juga cara. Ada 9 kategori. Okey, jadi kita akan belajar pada hari ini 2 sahaja. Ada 2 sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama kita akan belajar kata adjektif jarak. Okey, kata adjektif jarak. Apa dia kata adjektif jarak? Okey, cuba kita lihat gambar yang cikgu sediakan. Okey. Lihat gambar yang pertama. Gambar rumah dan jalan raya. Rumah dan jalan raya dia berada dekat. Dekat, jaraknya dekat, tidak jauh. Jaraknya dekat. Jadi kita boleh katakan itu sebagai kata adjektif jarak. Rumah saya dekat dengan sekolah. Rumah saya dekat dengan jalan raya. Okey, yang kedua hampir. Nampak tak? Bas itu berhenti hampir dengan rumah. Kan? Hampir. Maknanya hampir sama kan? Dekat dengan hampir. Betul tak? Jadi kamu kena ingat, dekat itu merujuk kepada
sesuatu yang statik. Kalau hampir itu sesuatu yang berubah. Contoh macam waktu, hampir, macam hampir waktu maghrib, ataupun saya hampir menyiapkan kerja rumah ini. Hampir merujuk kepada waktu. Seterusnya, kata adjektif jarak merujuk kepada jauh. Jarak jauh. Jauh. Rumah dengan pokok itu jaraknya jauh. Okey. Seterusnya, rapat. Jadi lelaki itu dan perempuan itu duduk rapat, terlalu rapat. Itu pun kata adjektif jarak. Okey. Seterusnya, kamu lihat ada retakan di dinding tersebut. Kita panggil apa? Kita akan panggil dia renggang. Kita sebut dia sebagai renggang. Kita kata adjektif jarak renggang. Maknanya dia sudah hampir terbelah ataupun hampir pecah. Renggang. Okey, yang seterusnya nyaris. Apa maksud nyaris? Nyaris ni hampir-hampir kena. Hampir-hampir kena. Kan? Tengok lelaki itu hampir-hampir kena langgar dengan kereta. Nyaris lelaki itu dilanggar kereta, kan? Nyaris. Dia merujuk kepada jarak. Jarak yang hampir berlaku. Okey? Jadi itu dia kata adjektif jarak. Boleh kamu faham? Senang kan? Itu kata adjektif jarak. Baiklah, cuba kita lihat contoh ayat yang cikgu sediakan. Yang pertama, bas itu berhenti hampir benar dengan rumah Zaki. Hampir benar. Okey? Terlalu hampir. Yang kedua, Amin nyaris kemalangan di Pekan Kuala Gula. Nyaris kemalangan. Belum berlaku lagi. Tapi nyaris. Mana hampir berlaku. Okey, yang ketiga, Zaki duduk terlalu rapat dengan Linda. Dia duduk terlalu rapat. Jadi terlalu rapat tu maksudnya dekat lah kan. Okey. Seterusnya, cuba kita lihat kata adjektif perasaan. Apa dia perasaan? Sesuatu yang berada dalam diri kita, dalam hati kita. Betul tak? Kita tak boleh nak gambarkan. Melainkan dengan kita tunjuk cara. Melalui tunjuk cara, melalui penampilan kita, kita akan menunjukkan perasaan kita. Okey? Contohnya, kita garuk-garuk kepala. Kita garuk-garuk kepala macam orang dalam tu. Itu menunjukkannya apa? Dia ragu. Dia ragu. Okey? Yang kedua, tengok dia macam sedih je. Kenapa tu? Kenapa? Sebab dia pilu. Pilu. Perasaan yang pilu. Perasaan sedih. Sama dengan makna dengan okey? Perasaan pilu sama makna dengan sedih. Okey? Seterusnya, suka. Suka. Dia gembira. Perasaan suka sama makna dengan gembira. Betul tak? Jadi itu perasaan. Seterusnya, cuba lihat. Tengok. Sampai keluar asap dekat telinga dia. Kenapa? Kerana dia sedang marah. Dia menunjukkan kata adjektif perasaan marah. Okey, marah. Seterusnya, dia tunjuk best. Best bermakna dia gembira. Dia suka. Sebab dia dah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Betul tak? Adakah orang dapat keputusan cemerlang dia marah? Ada? Ada kan? Semua akan rasa gembira. Okey? Dan yang akhir sekali, dia rasa malu. Dia malu. Kenapa? Mungkin ada orang musik dia kan. Ada orang nak ambil dia punya patung kan. Anak patung dia. Jadi dia malu ada orang musik dia. Jadi itu adalah kata adjektif perasaan yang digambarkan melalui penampilan kita. Okey? Cuba tengok gambar yang seterusnya. Wah, banyaknya cinta, banyaknya hati. Itu tanda apa? Tandanya
sayang, sayang ataupun cinta. Jadi kalau kita cinta seseorang, kita akan berikan tanda sayang, tanda love, tanda cinta. Jadi kita berikan tanda-tanda ini untuk orang yang kita sayang. Kalau kita rindu, kita duduk termenung berseorangan di bawah pokok, di tepi pantai, kita mengenangkan seseorang. Okey. Begitu juga kalau kita sedih. Kalau kita sedih, kita akan duduk menyepikan diri, bersendirian. Betul tak? Kita akan mengenang kisah-kisah lama. Jadi itu menunjukkan adjektif perasaan sedih. Sifat perasaan sedih. Betul? Jadi kamu dah melihat ada dua kata adjektif yang kita belajar pada hari ini. Satu jarak dan satu lagi perasaan. Boleh faham tak? Cikgu harap kamu faham sebab dia terlalu mudah. Terlalu mudah dan kamu alami hari-hari. Kamu pun bercakap hari-hari dengan perkataan-perkataan ini. Boleh? Jadi kita cuba lihat contoh ayat untuk kata adjektif perasaan. Yang pertama, Ahmad ragu-ragu dengan keputusannya. Dia ragu-ragu kan? Perasaan dia was-was. Betul ke tak aku buat keputusan ini? Jadi dia was-was kan, dia ragu-ragu. Itu dalam perasaan, dalam hati dia. Kita tak nampak. Okey? Begitu juga Tina berasa pilu dengan pemergian neneknya. Tina berasa pilu, berasa sedih. Berasa hiba dengan pemergian neneknya. Jadi dia menunjukkan perasaan itu dengan cara duduk sorang-sorang dalam bilik ataupun duduk menyepikan diri. Jadi kalau kita berasa pilu atau berasa sedih, kita mesti mencari seseorang untuk meluahkan perasaan kita. Okey, kita ada ibu, kita ada ayah, kita ada abang, ada kakak, ada kawan, ada cikgu. Kamu boleh meluahkan, berkongsi perasaan kamu. Okey? Seterusnya, Linda suka benar menerima berita itu. Kenapa? Mungkin dia dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Jadi dia suka benar menerima berita itu. Nampak tak? Dalam setiap kata adjektif tadi, adanya satu perkataan yang menjadi penguat kepada kata adjektif tersebut. Okey? Nampak tak? Semua mesti perasan kan? Ada perkataan yang digunakan sebagai kata penguat. Okey? Cuba kita tengok. Kata adjektif boleh dibezakan dan dikenal pasti dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Sama ada kata penguat depan, kata penguat belakang atau kata penguat bebas. Apa dia kata penguat? Contohnya, amat. Amat sakit ataupun sekali, banyak sekali, ataupun paling, paling sedikit, ataupun paling jauh, paling. Okey, jadi banyak lagi sebenarnya kata penguat yang boleh digunakan untuk bergabung dengan kata adjektif. Boleh faham tak? Senang kan? Apa dia dua kata adjektif yang kita belajar hari ini? Kita belajar kata adjektif perasaan dan kata adjektif jarak. Cikgu harap kamu faham dan kamu akan ingat. Okey? Sebagai kesimpulan, cikgu nak tanya balik. Bolehkah kamu kongsikan apa dia kata adjektif jarak dan kata adjektif perasaan? Boleh kamu kongsikan dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, dengan abang, dengan kakak atau dengan cikgu kamu? Boleh? Kalau kamu boleh kongsikan, bermakna kamu telah memahami dan menguasai penerangan yang cikgu sampaikan. Boleh? Kalau tak faham nak buat apa? Kalau tak faham, pulang balik. Okey? Tengok semula penerangan cikgu tadi. Okey? Kalau tak faham juga, kamu boleh bertanya dengan ibu bapa ataupun cikgu yang berada di sekolah kamu. Okey? Itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini.
Bye. Cikgu harap kamu akan dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Jumpa lagi. Tentu kamu dah faham apa yang cikgu sampaikan hari ini. Cikgu harap kamu dapat kongsikan kefahaman kamu kepada rakan-rakan. Jadi, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.